Pecah sunyi, legarnya Rio. Lirik terbukti ada dalam video. Personality, kerabat Vero. Pasak teliti, kerat manifesto. Pecah sunyi dan legarnya Rio ni, bagi aku rasa dia lebih kepada berkempen lah. Maknanya bila kita nak berkempen, kita akan pergi ke merata negara untuk nak sebarkan kita punya propaganda dan ideologi kita kan, untuk nak biar orang menyokong kita kan. Lirik terbukti dalam video ni, dia tak rasa dia cerita pasal lagu. Lirik yang disebut dekat dalam lirik ni lirik dalam lirik ni, dia bermaksud yang kata-kata ataupun janji-janji ataupun tuduhan-tuduhan yang masa berkempen ni kan. Dia awal tadi dia lega Rio ni, dia berkempen. Bila kita berkempen, kita akan banyak parti-parti politik ni dia main cakap ke sebab nak bagi orang semangat dan sokong dia semua. So benda-benda ni kadang-kadang dia boleh jadi menyebarkan fitnah, bagi janji palsu, macam-macam lah benda yang kata-kata yang disebut sewaktu kempen, dan benda tu dah direkodkan. So dia ada bukti tau. So sebab tu lirik terbukti ada dalam video. Personality kerabat Vero. Personality individu yang diceritakan dalam lagu ni, dia kerabat Vero tau. Penulis ni Malik, dia umpamakan individu ni kerabat Firaun tau. Maknanya dia bukan level biasa. Tapi kita tak boleh ambil dia literally Firaun. Kita ambil sifat dia adalah Firaun ni, kita tahu dia sifat dia zalim. Firaun memanglah banyak, dia ada banyak jenis Firaun kan. Tapi kita collectively kita cakap yang sifat Firaun ni dia adalah zalim. Dia diktator punya pemerintahan kan. Pasak teliti, kerat manifesto. Macam cakap dia banyak tebar janji palsu. So bila dia berjanji apa semua, manifesto ni adalah kita punya perjanjian sebelum kita nak bila kita diberikan kuasa lah. So janji-janji ni dia dikerat. Macam dia tak penuhi janji-janji oleh rakyat ni. Simpati, empati, dimati dalam hati. Simpanan teman mati ditempatkan di peranti. Hanya mampu perhati, dinasti makhluk sakti. Meneruskan beraksi dan menakluk Bima Sakti ya. Verse ni sebenarnya dia menunjukkan kepribadian individu dalam lagu ni lah. Simpati, empati semua dah tak ada, dah mati. Dia maknanya menunjukkan yang hati dia dah hitam dan tak ada belas kasihan lah. Dan sebenarnya sebagai seorang ketua dan leader, empati dan simpati adalah benda yang memang sangat penting lah untuk seorang pemerintah. Sebab dia nak mengendalikan negara dan menguruskan rakyat semua kan. So simpati dan empati adalah sangat benda-benda yang sangat crucial pada seorang leader. Dan dia kata simpanan teman mati ditempatkan di peranti, hanya mampu hati dinasti makhluk sakti. Maknanya dia kata yang harta benda semua ni nak bawa masuk kubur. Apa yang aku faham lah. Sebab dia kumpul harta ni memang sampai tua untuk dia dan geng-geng dia je. Sedangkan penduduk Malaysia ramai, dia nak dekat 30 juta. 30 juta kan, 20 juta. So ramai, mesti ramai. Tapi dia pentingkan geng-geng dia, tekak dia orang. Dan amount tu sangat-sangat banyak. Dan takkan habis. Tapi orang-orang ni susah meneruskan beraksi dan menakluk Bima Sakti. Dan kita pula hanya mampu melihat je diorang meratah negara ni. Bima Sakti ni, kepada yang tak tahu, dia adalah kita punya semester, tak silap aku, dia punya translation untuk Milky Way. Bridge ni aku simplify kan, dia nak maksudkan yang orang yang dah dikaburi dengan kesenangan dunia. Ialah hidup dalam dunia khayalan lah, sebab dia mewah sangat. Lepas tu berdamping dengan perawan. Perawan ni adalah macam awet-awet muda, awet-awet yang hot lah kan. Berdamping dengan perawan, hidup jadi pujaan. Orang tak kisah pasal akhirat. Padahal dia punya benda kejahatan-kejahatan tu dah ditulis kan. Akan dihitung dan dihakimi lah dekat akhirat nanti kan. Tapi bila dia kata hidup jadi pujaan ni, maknanya dia tak kisah pasal benda tu. Penting gua kat dunia settle. Penutup dia kata dia kecanduan. Penjelasan yang perfect untuk benda yang atas tu. Tak ada empati apa semua ni. Dia bersanding dalam khayalan, berdamping dengan orang, hidup jadi pujaan ni. Sebab apa? Sebab dia kecanduan. Dia dah ketagih dengan kemewahan yang ada tu. Kepala yang sekutu dan sekufu bersepupu kenyang hingga cucu punya cucu. Tak setuju dan sebulu dia meluru dan mulu tu tak senanglah cucu punya cucu. Maknanya individu ni dia dah kawal untung lama tau. Sebab merentas garis masa, dia punya hint tadi adalah merentas garis masa. Duit ni dah di-collect sekian lama, sampai kan dia punya duit yang banyak ni dia kenyang sampai cucu punya cucu.
Aku suka verse ni dan line ni sebab dia bunyi dia sedap. Kenyanglah cucu punya cucu. Dia cucu gitu kan. Dan dia membawa maksud yang sangat cantik lah. Cucu punya cucu. Sangat lama lah duit tu boleh di-spend kan. Lepas tu best ni dia cakap, tak setuju dan sebulu, dia meluru dan melutu. Maknanya dia macam ibaratnya sedang diganggu tu. Sebab tu lah dia cakap tak senanglah cucu punya cucu. Maknanya benda ni macam dah diganggu. Dia punya flow tu macam tak settle lah. Macam ada orang nak kacau dia punya hasil yang dia dapat ni. Macam ada orang macam nak kacau dia orang kan. Yang aku suka pasal penulisan lirik Malik dengan Muhaimin ni, Malik bagi aku dia selalu ada satu jalan cerita orang dia punya lirik. Diam sedar, di benak gusar, apa yang dilamun sejenak kian pudar. Masa dikejar, tak dapat putar. Lain nama watak sama tak bertukar. Apa yang aku dapat lah daripada verse ni, nak cakap yang dia ni dalam keadaan yang tengah risau. Sebab dia kata diam sedar, di benak gusar, apa yang dilamun sejenak kian pudar. Dia dalam keadaan yang tak senang duduk sebab ada orang macam cakap tadi, macam ada orang mengganggu dia punya plan yang dah dia buat sekian lama ni. Sebab apa kan dia kata tadi, helahnya bersemi kan. Maksudnya benda ni dah dirancang lama dan orang ni mengganggu dia punya perancangan ni. Sebab perancangan ni dah nak perfect kan ni. Sebab dah lama dah buat kan, dan dia punya cucu ni dah menikmati hasil daripada perancangan itu. Tapi sekarang ni dia nak pada penghujung perancangan ni ada orang macam nak start kacau dia. Lepas tu dia kata masa dikejar tak dapat putar, lain nama watak sama tak bertukar. Masa dikejar ni adalah dia maknanya dia kesentukan masa. Sebab tu dia mengejar masa, macam race against time kan. Dan tak boleh putar. Benda kesilapan yang dia buat ni dia dah tak boleh patah balik. So bila benda macam cakap tadi, perancangan dah lama, dan bila dia dah tak boleh patah balik, kesilapan dia tak boleh nak diperbetulkan balik. So apa je option yang dia kena go along lah. Macam orang kata die with the lie. Dia akan execute plan ni sampai habis. Dia akan mati-mati memperjuangkan benda yang dah di orchestrate ni. Aku paling suka penutup dia punya verse dia adalah lain nama watak sama tak bertukar. Kau nampak? Dia macam dia cakap ya, somebody individu ni dia orang yang sama tapi dia bertukar-tukar parti. Macam dia bertukar-tukar dia punya front. Sebab apa? Sebab apa macam ni? Setiap parti politik dia mencerminkan satu ideologi yang dia nak perjuangkan. Macam contoh UMNO ada perjuangan dia, PAS ada perjuangan dia, PKR ada perjuangan dia, bersatu ke apa semua kan. So setiap perjuangan ni dia berbeza tau. Dia mencerminkan benda yang berbeza. Dan orang-orang dalam parti ni memperjuangkan ideologi parti tu. Sebab tu dia bergerak dalam parti. Sebab dia mempunyai ideologi yang sama. So bila dia bertukar-tukar parti ni, sebab tu dia kata lain nama watak sama tak bertukar. Dia sebenarnya orang yang sama. Walaupun dia join lah parti mana-mana pun dia adalah orang yang sama, yang sangat bijak dan sangat tricky, dan dia just nak survive. Sebab dia dah lama dalam dunia ni, dia just nak survive. Bagi aku lagu ni dia sangat spesifik. Dan pada aku yang sebagai seorang individu yang sukakan penulisan yang cantik macam ni, aku enjoy untuk bedah lirik ni. Sebab macam ni tau, bila kita baca penulisan seseorang ni, kita dapat melihat apa yang dia pandang dalam sesuatu. Contohlah dia cerita pasal cinta, dia dapat tahu apa pandangan orang ni pasal cinta. Dia tak semestinya orang ni betul ke salah tu tolak tepi, tapi kita dapat tahu pandangan dia melalui penulisan dia. Dan yang best ni bila dia menulis dalam lagu, dia vague dan kita interpret atas kita. Penulisan tu orang tu, tapi kita nak faham macam mana tu atas kita. Macam tu. Sebab tu aku rasa seronok lah bedah lagu yang macam ni. Dan aku harap penulis ni, Malik dengan Muhaimin ni, dia boleh buat dia menceritakan pasal topik lain pula. Topik lain, sebab aku nak tengok dia punya. Lagi tu dah lah penulisan dia cantik kan. Best lah untuk kita nak baca dan juga dengar kan. So with that, sampai saja untuk video kali ni, bedah lirik lagu Angan daripada Ben Ladin dan Syihah Zikir. Assalamualaikum.